Pernah tak nampak orang duk kenyit-kenyit mata dia, lepas tu dia terhangguk-hangguk, tergeleng-geleng, tak sampai berapa saat dia buat pula bunyi Doraemon macam macam tu ke? Kemungkinan mereka merupakan seorang penghidap Tourette Syndrome. So, Tourette Syndrome ataupun tics attack ini merupakan satu neurological disorder yang di mana menyebabkan seseorang individu itu melakukan pergerakan-pergerakan tertentu secara berulang kali. Jadi, berdasarkan kajian, Tourette Syndrome ni kita tak dapat kenal pasti apakah punca yang sebenarnya. Dan untuk pengetahuan anda juga, Tourette Syndrome tidak boleh dirawat 100%. So, kalau berjumpa dengan pakar, dengan doktor, itu hanyalah untuk kita dapatkan nasihat dan juga rawatan untuk minimalkan kita punya tics. So, tics ni dia ada dua part, okay? Pertama adalah motor tics and kedua adalah vocal tics. Motor tics ni melibatkan pergerakan tubuh badan, okay? Tics yang membuatkan seseorang itu menggunakan segala apa yang ada di badan mereka untuk mereka melakukan satu tingkah laku itu. Contoh dia macam kenyit-kenyit mata, kan? Lepas tu ada yang macam macam tu ke, kan? Buat banyak kali. Macam tiba-tiba angkat-angkat kening. Lepas tu ada yang suka stretch dia punya bahu, dia punya jari jemari semua. So, diorang akan rasa lebih lega sebab segala message yang dihantar oleh otak kepada saraf tu yang membuatkan mereka kena buat tics yang diarahkan. So, that's why macam-macam jenis motor tics yang kita boleh tengok pada seseorang penghidap Tourette Syndrome itu sebab tics adalah berbeza mengikut individu. Vocal tics pula merupakan tics yang menggunakan kotak suara. So, apa-apa yang mengeluarkan bunyi daripada mulut seseorang individu itu, contohnya adalah seperti clearing the throat. Okay, dia macam nak clearkan dia punya anak tekak. Padahal tekak dia okey je, tapi dia kena buat benda tu. Lepas tu ada juga yang akan sebut satu perkataan ini berulang-ulang kali. Hello, I'm not home, bye. Dan sebagainya. Lepas tu ada juga yang akan sebut perkataan yang agak kesat. Tapi sebenarnya bukan mereka saja-saja pun nak sebut. Tapi message tu dah disampaikan kepada diri mereka untuk mereka sebut perkataan tu. Kalau tidak, susah nak cakap macam mana. So, itu adalah vocal tics. Untuk membuatkan seseorang itu didiagnose sebagai penghidap Tourette Syndrome. Okay? Tourette Syndrome ataupun tics itu akan bermula sejak mereka kecil dalam lingkungan 4 hingga 5 tahun macam tu. Dan tics itu akan berkembang sehinggalah mereka dewasa. Dan untuk pengetahuan anda, tics ataupun pergerakan-pergerakan tersebut memang tidak dapat dikawal. Ianya adalah di luar kawalan, and that's why kadang-kadang kita tengok apa orang ni, kenapa dia asyik terkenyip-kenyip, dia terhangguk-hangguk, dia tergeleng-geleng semua. Kenapa dia tak tahan? Sebenarnya memang benda tu susah nak ditahan sebab dia umpama macam kita tahan nafas tau. Kalau orang yang ada tics, dia tak buat tics dia tak buat pergerakan yang dia kena buat, yang ada something drive daripada dalam diri dia. Dia seolah-olah macam kita tahan nafas, kita susah nak bernafas, sesak nafas. Macam itulah kalau tics, kita cuba untuk tahan, kita cuba untuk kawal, dia seolah-olah buatkan kita rasa macam lemas, tak boleh, so kena buat. Kalau tercarut pun tercarut lah. Kalau nak kenyit mata sampai lebam pun sampai lebam lah. Asalkan dia dapat lepaskan dia punya tics, baru dia rasa lega. Tapi kelegaan tu sebentar sahaja sebab beberapa minit kemudian tics tu akan datang balik. So macam kat Malaysia sebenarnya jarang lah, ataupun saya tak pernah pun tengok ada orang yang ada tics. Okay, especially tics yang ekstrim lah. Okay, so that's why apa yang saya nak cakap kat sini, kalaulah anda terjumpa orang yang melakukan tics yang jarang untuk kita tengok, okay, please janganlah ejek, janganlah tegur mereka. Okay, anggap saja mereka seperti manusia biasa, cuma mereka ada tics.